satu perkara yang amat besar yang menyentuh pemerintah dan rakyat. Dia menulis, memberi beberapa nota yang pada saya amat besar maknanya, yang kini hampir seluruh pemerintah, malah kebanyakan rakyat tidak mengambil kira titik besar ini. Iaitu tajuk besarnya adalah keadilan, bukan parti keadilan, keadilan dan kezaliman pemerintah. Sebab barang ini besar kerana dia mengaitkan kemurkaan Allah kepada yang melakukan kezaliman dan menghubungkan Rahman dan Rahim Allah pada pemerintah yang melakukan keadilan. Bila Allah murka, maknanya kebaikan-kebaikan, barakat, keberkatan kehidupan umumnya tersia-sia. Maka manusia, masyarakat, hatta sampai kepada tumbuhan, sampai kepada binatang, tumpang sama menanggung keseksaan dalam kehidupan dunia. Rakyat tidak berbarakah, keluarga tidak berbarakah, rezeki tidak berbarakah, walau banyak mana sekalipun mendatangkan berbagai-bagai bencana. Kalau rahmat Allah itu meliputi kita, bukan dilihat rahmat itu semata-mata dalam bentuk kekayaan keduniaan. Itu kecil. Yang Allah Ta'ala menyebut hal kekayaan tidak boleh dibandingkan sama sekali kesenangan dunia dengan kesenangan akhirat. Lau kanatid dunya wa ma fiha tusawi 'inda Allah janaha ba'udah ma at'ama kafira wa ma saqa munafiqa, atau kama qala, kalaulah kekayaan dunia ini semua sekali ada nilainya, ada harganya pada Allah Subhanahu wa taala, berguna pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberi sedikit pun makanan kepada orang yang mengkufurinya, yang mensyirikkannya. Allah tidak akan bagi minum walaupun setitik air kepada munafik. Tapi kerana dunia ini nilainya tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah siapa nak ambil pun. Tetapi rahmat Allah terkandung dalam makna as-sakinah, litaskunu ilaiha, dapat sakinah, ketenangan hidup, satisfaction, kepuasan dalam hidup dan sebagainya. So asas utama yang ingin saya letakkan dahulu, bab kezaliman ini, kita boleh lihat pada hari ini di mana ceruk rantau dunia pun manusia sekalian boleh merasakan wujud kezaliman. Bukan tunggu yang besar-besar, dari yang sebesar-besarnya pemerintah yang ada kuasa besar dunia, yang menjadi polis dunia, Amerika katakan begitu, boleh menzalimi beberapa negara, hatta dengan rakyat Amerika sendiri pun. Tapi kerana bukan dalam kelompok dia, bukan daripada Amerika Utara atau Amerika Selatan, semua kena kezaliman. Sampai ke rakyat yang bukan American, bukan benua Amerika, sampai kepada rakyat Eropah, sampai kepada Asia, yang kita dengar kezaliman yang berlaku kepada rakyat Palestin.
Iraq, Bosnia, Herzegovina. Kezaliman yang ada di pusat-pusat tahanan besar dunia, Guantanamo di Cuba, Abu Ghraib di Iraq, dan Lemanturah, nama yang menakutkan orang, pusat tahanan di Egypt yang menyeksa ulama-ulama besar dunia macam Said Qutb, Al-Audah, dan semua pemimpin Islam di bawah nama Ikhwan Muslimun sampai hari ini. Kekejaman Israel pada orang yang ditahan di bawah pemerintahan ataupun kuasa Sabah sampai mana-mana pun, itu kezaliman. Kezaliman ini nampak tidak ada jalan untuk diatasi dia, kerana yang zalim terus zalim. Timbul soalan, timbul hati kecil tanya, kezaliman ini perbuatan siapa ni? Manusiakah yang melakukannya ataupun Allah Subhanahu wa taala? Menyingkap makna zalim ataupun Allah zalim ke tidak. Quran menyebut dengan begitu jelas. Yang pertama, kita senang faham, kita baca selalu dalam beberapa ayat. Dan kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beratus kali kita baca sehari, orang ulang selalu. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Bagi tahu kepada hamba-Ku sekalian, kata Allah kepada Nabi Muhammad, semua rasul, anni, sesungguhnya daku, kata Allah, al-ghafurur rahim. Aku suka mengampun. Aku ampun. Kenapa aku ampun? Aku rahim. Aku pengasih. Karena itulah maka banyak ayat yang mengatakan wa ma zalamakumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah melakukan kezaliman kepada mana-mana makhluk. Tapi manusia, makhluk sendiri menzalimi diri mereka. Malah ayat yang cukup halus maknanya. Innallaha la yazlim mithqala dzarratin. Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Meskipun kamu nak ukur kezaliman itu dengan biji zarah yang kecil, sebutir zarah yang kecil yang kamu tak nampak, kezaliman Allah tidak pernah berlaku walaupun sebesar itu kepada manusia. Wa ma kana yuzlimahum. Allah tidak sekali-kali akan menzalimi manusia. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi maknanya Allah pengasih, sebanyak kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk yang dinamakan kezaliman pemerintah ini bukan berlaku sekarang, dari dahulu. Terlihat di pemerintah yang semakin hebat, pemerintah semakin besar berlaku kezaliman. Contoh kecil tapi besar makna. Kalau kita dengar misalnya macam dinasti-dinasti China yang terbesar, dinasti Ming, Ting Tong, mereka ada isteri sebanyak 2,000 orang. 2,000 orang, maknanya kalau satu malam dia bersama seorang, maka maknanya 2,000 malam baru dapat satu giliran. Apa kojo ni? Dan bila telah menjadi isteri raja, so kita fahamlah. Okey, sebab tu maka semua pemerintah Islam amat takut kepada nama dia kezaliman.
Dan semua yang memegang amanah Allah Taala ingin sangat nak melakukan keadilan. Tetap juga berlaku kezaliman. Sebab itu maka ulama-ulama dahulu mereka menyampaikan mesej kepada pemerintah melalui kitab-kitab mereka, dibaca dan diajar. Mesti sampai mesej ini kepada pemerintah. Gunanya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Berwasiat-wasiat, berpesan-pesan kepada yang hak dan kepada yang bersabar untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu maka ini satu daripada hasil yang disebutkan. Kadang-kadang mesej seperti ini saya appreciate kadang-kadang bila tengok filem-filem lama yang dibuat oleh P. Ramlee itu. Tak apalah dia dah meninggal, Allah yarhamhu. Tapi mesej itu very clear. Macam filem Musang Berjanggut. Kita ketawa, tapi mesejnya bagaimana raja diperbodohkan. Tapi dalam mesej yang cukup senang. Dalam Seniman Bujang Lapuk saya rasa. Tengok satu dialog yang kita tengok. Kita ketawa, tapi pokoknya lama-lama mesej dia ada. Bila dialog diserahkan kepada seorang pelakon mengatakan pelakon sebagai Sultan Harun Aminur Rashid, dia buh nama. Dia gunakan dialog. Better yang bernama Sultan Harun Rashid. Cut! Bukan setan, syaitan, sultan. Tengok. Dia sengaja pilih dialog tu. Better yang bernama setan Harun Aminur Rashid. Bukan setan, syaitan. Dua kali, dah tiga kali tu. Pertama setan, kedua bukan setan, syaitan, sultan. Ya, kita ketawa. Itu satu daripada episod bagi satu zaman. Dalam zaman lain pula tu dulu sebelumnya yang menggunakan karakter sang lamri, binatang. Di Arab menggunakan Kalilah Wadimna, karakter binatang jadi sultan. Itu saya kata, jadi inilah yang saya rasa di antara perkara yang jadi preamble, latar belakang kepada wujudnya ulama-ulama dahulu yang diberi penglihatan kepadanya untuk menyampaikan mesej. Dalam kitab seperti ini yang dihina orang, dikatakan kitab kuning apalah, ada nilai dan sebagainya. Tapi saya rasa ada mesej yang kita boleh lihat. Dan bila sebut pemerintah, maknanya bukan ditujukan kepada pemerintah. Mungkin kalau kita Malaysia secara khusus, walaupun digunakan sultan, tapi sultan pemerintah yang ada kuasa, yang boleh melakukan kezaliman ataupun keadilan. Tapi kalau sultan juga tapi tidak ada kuasa pemerintah, maka bukan itu mesej nak disampaikan. Tapi kesemuanya ada makna. Kita ini kesempurnaan kaedah pada menyatakan yang bergantung dengan raja. Dia dah rakyat. Dan pada yang bergantung dengan dia. So, dia mesej kepada raja dan yang sekeliling pinggang raja. Tu, dan pada yang bergantung dengan dia, yang bergantung dengan raja. Ramailah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma, Nabi bersabda, waqiru as-sultan wa'jilluhu fa innahu izzullahi wa dhilluhu fil ard idza kana adlan. Muliakan oleh kamu akan sultan, besarkan kamu akan dia,
maka bahwasanya ia ketinggian Allah Ta'ala dan bayang-bayangnya dalam bumi apabila adil. Selalu ungkapan yang mengatakan raja bayang-bayang Allah memang digunakan oleh Kristian ataupun pemerintah dulu dengan menggunakan bahawa king cannot do wrong. King is a shadow of God on earth. Tapi mereka telah menyalah tafsirkan perkataan itu. Dan kita ada, walaupun diperbahaskan hadisnya sahih ke tidak, tapi yang mesejnya ujung tu tak boleh berhenti sekadar pemerintah ataupun raja adalah bayang-bayang Allah di bumi. Kalau berhenti dekat tu memang teruk lagi lah. Tapi bila di ujung tu idza kana adlan, kalau raja pemerintah melakukan keadilan yang sebenar-benar adil, dia adalah merupakan bayang-bayang Allah. Sebab Allah adil, saya sebut awal tadi, Allah tidak pernah melakukan kezaliman walaupun sebesar biji darah. Kalau pemerintah yang adil seperti itu, itulah dia yang kamu kena waqiru, muliakan kamu, besarkan akan dia. Maksudnya dia ketinggian Allah, sebab dia represent, dia wakil Allah. Bagi maksud Allah turun Quran kepada manusia. Kalau zaman Nabi, macam Nabi kita Muhammad SAW, mana yang orang nak kata Muhammad SAW itu melakukan sebarang kezaliman? Sebab kita berpegang sangat dengan ayat yang disebutkan bahawa wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dil ya'dilu wa aqrab littaqwa. Disebut tu wala yajrimannakum, jangan sekali-kali kerana kamu membenci suatu kaum, kamu benci suatu puak, benci kepada suatu parti, tak faham pun, kamu nak berlaku tidak adil. I'dilu, tak boleh. Benci ke tak benci kamu pemerintah yang nama rakyat itu, i'dilu. Kamu kena adil kepada mereka kesemua sekali. Kerana wa aqrab littaqwa. Itu yang menghampirkan kamu kepada takut kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Sebab tu macam Nabi sebut tu, misalnya dalam konteks hukuman, bila hukum hudud dijatuhkan, diturunkan untuk pelaksanaan, berlaku in practical seorang mencuri baju Safwan bin Umayyah. Safwan seorang sahabat yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Dia bawa kain selimut reda yang agak mahal. Dia tinggal sekejap baju itu dalam masjid, pergi mengambil wuduk dan sebagainya. Balik semula, reda itu hilang. Diadukan kepada Nabi. Nabi kata, pergi tangkap, pergi cari pencuri dia. Allah akan bersama kamu. Pergi, dapat tangkap pencuri. Balik, bercara, sabit. Tak ada sebarang keraguan. Maka dipotong tangan Safwan bin, pencuri baju Safwan bin Umayyah. Tak lama kemudian, tahun pembukaan Makkah, ini tahun 4 ni, tahun 4, bukan tahun 6, 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian berlaku pembukaan Makkah, undang-undang Islam dilaksanakan di Makkah. Seorang perempuan daripada Imra'ah min Ashraf Quraisy, perempuan kenamaan daripada suku Quraisy. Suku Quraisy, suku Nabi lah, keturunan mulia, nama besar, nama harum. Tapi perempuan ini dia meminjam barang-barang kemas perempuan lain, dia balikkan setengah ataupun sebahagian, dia tak balikkan sebahagian lagi. Jadi hobi dia pinjam. Bila pakai, balikkan 1-2 hilang.
Orang mengadu dekat Nabi, panggil perempuan itu, pergi siasat di rumah dia, maka memang ada barang-barang itu. Nabi pun memerintahkan supaya perempuan ini, imra'ah min asyraf Quraisy, kalau tanpa daud, sebarang daud, dihukum potong tangan. Sementara menunggu potong tangan itu, maka Quraisy seluruhnya bergerak mencari jalan nak membersihkan arang yang tercunting di kalangan bangsa besar Quraisy, keturunan Nabi pula, mencemarkan nama dan sebagainya. Mereka telah menggunakan Usamah bin Zaid, anak nak angkat, tapi Nabi sayang kat dia, tolonglah pergi sebut dekat Nabi, pujuk Nabi dan sebagainya, kita tukar hukum lain, jangan sampai potong tangan dan sebagainya. Bila usaha dibuat dengan serius untuk mengendalikan hukum Allah Subhanahu wa taala, kerana ini imra'ah min asyraf Quraisy. Dulu tu yang mencuri baju Safwan, selimut Safwan bin Umayyah, memang penyanga. Ini bukan penyanga. Bila sebut dekat Nabi sahaja ada usaha untuk tidak berlaku adil, Nabi tidak pernah marah dalam hidup dia, jarang sangat marah. Fahmarra wajhuh wa huwa kazim, dia merah muka dia menggigit gigi dia, nak tahan kemarahan kerana ada usaha dibuat nak menghalang daripada pelaksanaan hukum Allah yang adil. Dia terus naik mimbar, orang berkerumun. Tu yang khutbah yang terkenal sampai hari ini. Ma balu aqwamin qalu kada wa kada. Apa hal aku dengar cerita begitu begini? Wallahi, demi Allah, kamu tahukah tidak? Innahu qad ahlaka man kana qablikum. Innahum kanu iza sariqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Iza sariqa fihim asy-syarif lam yuqim alaihi al-had. Wa wallahi wa wallahi wa wallahi law kanat binti Fatimah binti Muhammad sariqat la qata'tu yadaha. Ketegasan itu. Kamu tahukah tidak, dia kata, binasa sudah orang-orang yang sebelum daripada kamu, bangsa yang sebelum daripada kamu yang memerintah. Bila ada orang-orang yang dhaif, kalangan bawahan yang terlibat dengan jinayat, mereka menjatuh hukuman ke atasnya seberat-beratnya. Dan bila berlaku hal itu kepada orang yang syarif, yang mulia, yang ada kedudukan, ada pangkat, ada nama, menteri, timbalan menteri, mereka tidak melaksanakan hukuman. Demi Allah, 3 kali. Kalau anak aku sendiri pun, Fatimah binti Muhammad, sabit dia mencuri, aku sendiri nak potong tangan dia. So, dengan bahasa sedemikian, kita nampak keadilannya, ketegasannya. Itulah dia suatu modul yang kita lihat. Sebab tu yang dikatakan bahawa dia pemerintah, dia Nabi, maka wajar dia makan dia tu bayang-bayang Allah di bumi, analogi bagi maksud. Itulah dia yang hendakkan keadilan. Jadi dia adil. Tengoknya adil sampai ke peringkat apabila harta-harta rampasan perang daripada Pidak satu tempat kawasan luar Makkah dibalik dengan harta yang banyak. Nabi menyebut ketika itu, aku akan bahagikan harta ini kepada semua orang dengan saksama. Semua orang akan dapat saksama. Maka dibahagikan kepada semua orang.
tiba-tiba berakhir dengan habis ke semua harta rampasan, dibahagikan ke semua puas hati. Baginda sendiri tidak dapat apa-apa. Bergerak sahaja nak beredar ke majlis itu, Faja'a A'rabi, datang seorang A'rabi. Datang, dia kata, "Ya Rasulullah, semua orang gembira kerana telah mendapat harta daripada Fidak. Tapi aku terlambat kerana unta aku ataupun kenderaan aku semput tengah jalan. Breakdown. Aku lambat, aku datang tuntut hak aku." Sebab kata dekat dia, oleh kerana aku telah menyebut awal tadi, aku nak bahagi ke semua orang, kamu datang dan tidak ada apa yang nak aku bahagikan kepada kamu. Kalaulah aku dapat sedikit daripada harta itu, nescaya aku akan bagikan kepada kamu. Orang tu jenis-jenis yang tak makan saman. That's not my problem. That's your problem. Aku nak hak aku. Tak apa. Kamu pergi ke kedai nama sekian-sekian, kamu ambil situ apa yang kamu nak ambil. Beritahu kepada tuan kedai, Muhammad akan membayar kepadanya. Umar Al-Khattab memegang Rasulullah. "Ya Rasulullah, kenapa tuan bebankan ke atas dirimu sampai tak tertanggung, sampai nak kena berhutang untuk bayar kepada Arabi ini? Habis-habislah, dia rawat tu, his problem, not your problem." Tapi bangun seorang sahabat yang faham sangat dengan Nabi ini. "Ya Rasulullah, anfiq sayunfiquka malikul arsh." Jangan dengar cakap Umar. Suruh orang tu pergi berhutang, kamu bayar. Kamu Allah akan gantikan daripada Allah yang memiliki aras kekayaan. Umar bukan malu tapi merasakan dia nak bela Nabi. Tapi Nabi telah sebut, aku nak bagi ke semua orang. "Ya Arabi, Arabi, tak apalah, forget it. Pergi ambil apa kamu nak dan aku akan bayar." Pergi ambil saya benda itu. Baru sampai balik seorang yang membawa harta rampasan tadi, ada yang tinggal tengah jalan. Juga kereta breakdown. Sampai ada sedikit baki lagi, cukup untuk pergi bayar hutang, dan ada lebih yang untuk diri dia. Itulah yang saya kata, bila sampai pada itu keyakinan seorang hamba Allah nama Nabi, memang tidak ada masalah, Allah Ta'ala ganti segala-galanya. Itulah yang ialah saya pun tahu kalau kita nak base kepada kitab ini sahaja, tak masuk ulasan-ulasan luar macam ni tidak sangat memberi makna kepada saudara. Sebab itu kita balik pada tadi, maka bahawasanya disebut sultan bayang-bayangnya dalam bumi apabila adil. Dan daripada Umar radhiyallahu anhu Al-Khattab ni, kataku bagi Rasulullah, Umar berkata dekat Nabi, khabar akan daku ya Rasulullah, daripada ini sultan yang hebatlah segala manusia baginya dan rendah baginya segala tubuh manusia. Betul. Bila raja di mana pun hebat, bila raja datang semua orang rendah, tunduk. Bila yang rokok, yang sujud. Kalau setengah raja datang, dia orang menyembah bumi, sembah kaki, sembah lutut. Itu yang nak digambarkan. Apa ia? Bagaimana sultan ni? Sebab ni cakap ni sejak zaman Nabi itu, zaman orang tidak pernah
ada pengalaman dengan sultan. Jadi yang mereka kenal pun Nabi sebagai ketua, dan Nabi cukup tawaduk. Memang. Jadi bila bercakap Nabi bercakap pasal sultan, bayang-bayang Allah di bumi, jika dia adil, hebat, kamu taat kepada dia, tunduk dan sebagainya. Umar tanya, bagi tahu kat saya, yang nama sultan apa dia? Apa bondonya ni? Maka sabdanya Nabi jawab kepadanya, iaitu bayang-bayang Allah pada bumi. Maka apabila baik ia, maka baginya pahala. So maknanya dia memerintah, tapi kalau dia baik, dia dapat pahala. Bukan kecil pahala tu. Dan atas segala kamu syukur. Bila dia dah buat baik, kamu syukurlah. Syukur maknanya kepada Allah, beriman kepada Allah. Dan apabila jahat, sultan jahat, sultan punya pemerintah yang ada kuasa lah, maka dosa atasnya. Dia dapat dosa besar bila dia jahat. Jahat maksudnya tidak melaksanakan kehendak Allah. Kuasa yang ada padanya tidak digunakan untuk melaksanakan kehendak tuntutan Allah. Dia guna kuasa untuk melaksanakan kehendak manusia. So, kehendak manusia kita faham lah. Kalau hari ini dia kehendak pengundi. Bila jahat, maka dosa atasnya. Dan atas kamu sabar. Kalau sampai kamu berada satu zaman, pemerintah itu tidak baik, jahat, sabar. Sabar bukan makna duduk diam. Sabar makna kata, kita terpaksa hadapi dia dengan berbagai-bagai karenah yang terpaksa ditanggung. Lawan tokek memang kena sabar, tapi jangan sabar terima apa sahaja, sebab kalau kamu diam tidak menegur, hati kamu reda. As-sabru bukan makna reda. Sabar menghadapi karenah-karenah yang terpaksa ditanggung oleh kita dalam keadaan mesti diperbetulkan. Ditegur. Tadi saya kata banyak mesej. Hatta zaman sahabat-sahabat awal, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, semua ditegur mereka dengan teguran yang baik lah. Dan di Nabi SAW, Nabi menyebut, barang siapa yang memeliharakan rakyat, maknanya pemerintah yang dia jaga rakyat, semua rakyat lah, dan tiada dipeliharakan dengan amanah. Dia jaga rakyat, tapi dia tidak memelihara amanah, tak tunai amanah dengan baik, dan nasihat daripada belakangnya, dan dia tak peduli dengan nasihat orang kepadanya, nescaya memicat atasnya rahmat, nescaya diangkat rahmat di atasnya. Allah picitkan, Allah angkatkan, Allah sempitkan rahmat atasnya yang luas bagi tiap-tiap sesuatu. Maka Malik bin Dinar, kata Malik bin Dinar, aku dapat setengah yang diturun daripada langit. Firman Allah, aku raja. Ini dia ambil Malik bin Dinar, dia seorang ilmuwan agung Islam. Dia kata, aku dapat setengah yang Allah Ta'ala turun daripada langit. Firmannya, apa maksud firman? Aku raja bagi segala raja-raja. Allah kata, akulah raja. Dialah Malikul Mulk tu raja. Dialah raja segala raja. Hati segala raja pada tanganku. Hati semua raja dua dia dalam tangan Allah Ta'ala. Maka barang siapa taat akan daku, jadi akan mereka itu akan hanya rahmat. Taat akan Allah Ta'ala, taat kepada raja, Allah janji nak bagi rahmat. Barang siapa maksiat, raja buat maksiat akan daku, jadikan mereka itu asalnya seksa. Sebab Allah turunkan kepada mereka seksa. Maka jangan membimbang akan kamu, akan lidah kamu. Jangan
memaki-maki raja. Bahasa. Jangan maki raja. Dan tetapi taubat kamu kepada Allah. Bahawa dia lembut. Lamim bata tu lembut. Akan hati mereka itu. Doa lembut hati. Jangan keras hati, jangan zalim. Atas kamu. Dan segalanya bagi raja-raja mengingatkan dirinya. Dan mengira-ngira akan ayat Quran. Dia kena ingat diri dia. Dia kena tengok juga ayat Quran yang sentiasa mengajak mereka. Saya teringat satu peringatan yang diberi oleh seorang ulama besar di zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah, di hujung-hujung zaman pemerintahan Abbasiyah, di mana sultan pemerintah khalifah pada ketika itu telah menyimpang jauh daripada Islam. Satu hari seorang daripada khalifah itu, Al-Muqtasim kata Allah alam, tapi yang penting mesej. Dia pergi melawat sebuah tempat di mana ulama sedang mengajar, terkenal dengan ilmu dia, dengan kewarakan dia, dengan bagus keimamannya. Dia khalifah ni, pemerintah ni, dia pergi semayang belakang orang tu, belakang alim ini. Sama ada sengaja ke ataupun memang something like else, dia baca ayat dalam sembahyang Isya. Dia baca ayat sembahyang Isya itu, ayat selepas daripada Fatihah tu, dia bantai habis Al-Baqarah 286 ayat. So, khalifah jenis orang yang tak tentu lama semayang ni. Kat yang kedua habis Ali Imran. Habis semayang itu saja, khalifah panggil dia. Kenapa kamu membaca ayat Quran panjang-panjang selepas baca Fatihah? Menyusahkan aku. Lain kali kalau aku ada, kamu jangan baca lebih di satu ayat sahaja lepas Fatihah. Kat yang pertama satu ayat, kat yang kedua satu ayat. Zaman tu zaman yang kata, terpaksa kata, titah tuanku terjunjung di atas. Dia nak cek betul ke tidak. Malam besok dia tak balik lagi. Malam besok dia pergi sembahyang Isya pula. Nak tengok dia taat ke tidak perintah aku ni. Pergi sembahyang, sungguh dia taat. Lepas Fatihah kat yang pertama, dia baca satu ayat. Ayat yang dia baca, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Allahu Akbar. Yang kedua pula, Fatihah, Rabbana atihim dhi'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Allahu Akbar. Habis semayang saja, khalifah terus pergi jumpa dengan dia, peluk dia. Aku tarik balik perintah aku. Lepas ni hang bacalah sebuah Quran pun tak apa. Tahu pasal apa? Yang reti Arab ni retilah ni. Hampa tak sekolah lepas ya. Ayat dia baca tu surah Taubah. Ayat yang pertama dia kata, ya Tuhan kami telah taat pemerintah kami dan pembesar-pembesar kami. Mereka telah menyesatkan kami jalan. Allahu Akbar. Ayat Quran nak marah tak boleh. Qalu, mereka berkata, inna ata'na, kami telah taatkan sadatana, pemimpin kami, wa kubara'ana, pembesar kami, fa'adalluna sabila, mereka telah menyesatkan kami jalan. Yang kedua, Rabbana, ya Tuhan kami, atihim dhi'fai min azab, berikan kepada mereka, jatuh ke mereka 2 kali azab. Wal anhum, laknatkan mereka, laknan kabira, laknat yang sebesar-besarnya.
Dia pedagang suara begitu. Aku kena dah. Marah tak boleh. Itulah ketaatan kepada pemerintah pun ada had. Lepas semayang kau nak campur kah? Orang tak tahan muparakah. Khutbah panjang pun komplain. Mengajak lama sikit pun tak suka. Dia tarik balik, dia faham, baru dia teringat, bukan betul ada. Memang. Itu satu senario yang saya kata, bagaimana ulama menegur pemerintah dengan cara yang cukup sinis, tapi message very clear. Aku ulama, aku tahu apa aku nak baca. Dan pengikut aku ataupun yang mengimakan aku, mereka tu orang yang memang seronok begitu. Aku tahu. Tapi kamu sekok datang nak pandai-pandai suruh aku baca tu ayat je. Boleh? No problem. Tapi tak pening kepala ke balik. Itu saya kata. Okey. Ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Itu ayat yang khusus Allah mengingatkan kepada pemerintah semua yang memegang kuasa sebagai khalifah. Pemerintah yang ada kuasa, nama banyaklah. Rasulullah, nama Rasulullah. Abu Bakar naik jadi ketua begitu Rasulullah. Nama dia khalifah. Dipanggil Khalifat Rasulullah. Ya Khalifat Rasulullah, itu gelaran Abu Bakar. Wahai khalifah, wahai pengganti Rasulullah. Naik Umar lepas Abu Bakar wafat, orang panggil ya Khalifat Rasulullah, wahai pengganti Rasulullah. Umar kata, lepas aku pula Umar kata apa? Apa akan katakan? Ya Khalifat Rasulullah. Lepas tu pula kata apa pula? Tak ini. Usah pakai khalifah. Pakai Amirul Mukminin. Aku adalah amir, pemerintah, raja di kalangan kamu. Maka tu tukar nama sampai ke belakang ada nama khalifah balik. Ada nama amir sampai ke belakang lagi nama sultan. Di antaranya Sultan Qalawun, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Tak kisah. Tapi yang pentingnya Allah Ta'ala sebut, ya Daud, wahai Daud, bapa Nabi Sulaiman, inna ja'alnaka, kami jadikan kamu khalifah. Ya Daud, kami jadikan dikau khalifah pada bom. Bawa mim. Bumi. Maka hukumkan oleh kamu antara manusia dengan hukum yang sebenarnya. Dan jangan mengikut hawa nafsu. Maka dari sesat engkau di perjalanan Allah Ta'ala. Ingat tu. Satu peringatan. Allah Ta'ala peringatkan kepada Nabi Daud dan peringatkan kepada semua pemerintah. Setiap zaman. Tak kira bila. Fahkum, kamu kena hukum manusia bil haq, dengan hukuman yang benar. Tidak ada hukum yang benar menurut Allah Ta'ala. Apalagi sebab Allah Ta'ala, dia sifat dia tidak zalim, Allah adil. Allah tu walillahi lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah, dialah yang memiliki semua sesuatu yang ada di langit yang di bumi. Walahul hamdu fil akhirah, bukan dunia sahaja orang memuji Allah Ta'ala, sampai kepada akhirat ke semua puji Allah. Kenapa? Wahwal hakimul khabir. Ayat awal surah Sabah. Dia itu maha bijaksana. Khabir, pakar segala pakar. Dia turun Quran, la ya'tihil batil. Tidak ada sebarang kebatilan pada Quran.
Apa pun, kamu selidikilah di mana pun. Sudut mana pun yang kamu nak lihat Quran ada kebatilan, kamu tidak ada. Tak ada sebarang kebatilan. Kalau batil Quran tu ada, dah 14 abad lebih ini. Dah terbongkar banyak dah. Lebih lagi zaman sains teknologi. Orang lihatkan Quran kata apa, sains kata apa. Bahasa Arab yang telah ada research, telah ada buat masters, buat PhD dan sebagainya, kaedah nahu dan sebagainya. Datang ulama-ulama kemudian macam di antara nama besar seperti mana Sibawai Al-Masri, Sibawai, pakar, segala pakar bahasa Arab. Orang-orang yang pakar dalam balaghah, dalam ketulinan Quran dan keserasian penyusunannya. Pakar, segala pakar, tapi tidak pernah menunjukkan satu pun di mana silapnya bahasa Al-Quran. Silap baca, silap baris, silap terminologi. Tak pernah. So kalau selama ini tidak pernah ada sebarang kebatilan, apakah kita menjangka tahun depan orang menunjukkan kebatilan? Mana mungkin. Sebab tu dia kan, kalau itulah dia, memang dia hak. Dan disebut ada pula, wama ba'dal haq illa dhalal. Kalau kamu tinggal yang hak ini, kamu akan jumpa yang sesat. So akal boleh terima dia. Macam dia kata, qul inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabih. Katakan kepada manusia, jalan kepadaku ni, jalan Islam ni, jalan patuh kepada Quran, patuh kepada sunnah ini, jalan aku ni, jalan daripada Nabi-Nabi ke semua Rasul, sampai kepada Muhammad, sampai pemerintah yang sebenar Islam, mustaqiman, jalan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan Islam, jalan lurus. Fattabi'uh, kamu ikut dah. Kalau kamu tinggal dia, kamu ikut jalan lain, fatafarraqa bikum an sabil. Pasti dah kamu akan tersasar, tafarruq, berpecah. Kamu akan sesat. So, sejelas itu mesej kepada kita. Masih orang meragui Islam. Seolah-olahnya ada benda yang tidak benar, tak betul dalam Islam itu, nak kena tapis-tapis. Lebih-lebih mutaakhir ini saya tengok. Banyak komen-komen orang tentang hukum agama ini dikomen oleh orang yang bukan bidang dia. Bukan. Tengok misalnya apabila ada seorang hamba Allah mengatakan bahawa baca khutbah eloklah dipegang M16. Memang dia ada autoriti. Ada sebab. Tapi khabar besok yang menjawab soalan itu soalan hukum. Siapa jawab? Itu saya kata. Memang cara-cara merubah. Bila mufti menyebutkan bahawa hukum syuhaibuh itu haram, siapa jawab? Itu kebudayaan, itu kesenian, itu penerangan. Kita tak berasa malu ke? Kalau saya nak komen pasal miasat, kan siapa nak cakap pasal miasat? Saya nak komen pasal iftar, hang siapa? Biarlah di bidang kita, barulah betul. Quran mengajar begitu, fasalu ahla dzikr. Kamu tanya orang yang pakar bidang tu kalau kamu tak tahu. Jadi kalau dah agama bercakap, biarlah orang agama yang komen. Dia ada autoriti dan sebagainya. Itu yang cerca merubah. Pasal kita duk meragukan seolahnya hukum Islam itu dia tidak absolutely truth, tidak hak. Mana ubah? Itu yang diingatkan kepada Nabi Daud, kepada semua pemerintah. Dah, fahkum bainan nas bil haq. Hukumkan oleh kamu antara manusia dengan hukum yang sebenar. Tidak ada yang sebenar melainkan yang datang daripada Allah.
yang tak patut ada sebarang keraguan. Kita absolutely kita berpegang betul, ya Allah Ta'ala ini dia Hakimun Khabir, dia Allah Ta'ala itu maha mengetahui, maha kuasa, dan kita tahu dah. Maka tak mungkin. Sebab tu tersasar bila kita tahu dia betul, tapi tak dapat kita berbuat, kita tinggalkan dia, kita pelekehkan dia, ni datang musibat ni. Jangan mengikut hawa nafsu. So selain daripada hukum Allah, hukum dasarkan hawa nafsu. Tak payah lari dah. Sebab tu banyak sangat Allah Ta'ala yang di antara dikatakan apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Kamu tidak nampakkah? Tengok. Apa ra'aita? Apakah kamu tidak dapat melihat, dapat memahami, dapat merasai akan orang yang telah menjadikan hawa nafsunya ikutannya. Di Quran menggunakan perkataan ilahahu. Dia bertuhankan kepada hawa nafsunya. Selain daripada yang Allah Ta'ala beri itu, orang buat. Nafsu dia lah. Nafsu dia nak tolak Allah Ta'ala. Nafsu dia kehendak nak ikut barat. Nafsu nak ikut timur. Nafsu ikut yang lain, tak mau ikut yang Allah Ta'ala turun. Nafsu. Itu dia tanya, apa ra'ai dia? Kamu tak nampak? Orang yang telah menjadikan hawa nafsunya, ikutannya, Tuhannya, apa jadi? Wa adallahu Allahu ala ilmi. Dia pilih jalan sesat, maka Allah berikan kesesatan kepadanya, sedangkan ala ilmin, dia berada di atas ilmu pengetahuan keduniaan yang cukup tinggi. Ala ilm. Yalah, zaman sekarang zaman orang belajar, orang berapa banyak IPTA, IPTS di Malaysia saja. Kalau swasta tak swasta berapa, nak bilang universiti tak terbilang dah. Semua orang sekolah dah. Tak cukup di Malaysia, kita pergi ke luar negara, kita ambil ilmu, ambil degree, ambil PhD, ambil segala macam kepakaran. Yang memerintah, yang apa semua. Sekarang jual air tebu pun sudah ada, tak ada PhD lah, tapi sudah ada first degree. Yang potong rumput saya tahu, yang potong rumput sudah ada yang ada degree. Malah yang kerja rumah pun sudah ada yang degree. Saya ada. Ilmu tinggi. Yang pegang jawatan tinggi memang tinggi. Pengetahuan tinggi, tapi wa adallahu Allahu ala ilmin. Dia telah memilih jalan sesat. Allah beri sesat kepadanya, sesat, sedangkan ilmu dia banyak. Sepatutnya bila ilmu banyak, tak sesat. Jangan pakai orang Negeri Sembilan lah. Rombau dia tak sosek. Kuampur dia sosek. Orang rombau koman lah. Dah. Kalau ilmu dia banyak, dia tahu dia tak sesat. Tapi ini kalau ilmu banyak, adakah ilmu itu tidak boleh membimbing manusia kepada memilih jalan mana yang baik, mana yang tidak baik? Ilmu lah sebagai penentu. Tapi mengapa ilmu tinggi? Malah kadang-kadang very sorry to say lah. Sebab ada PhD dalam agama. Susah sambung sendiri lah yang tu. Bukan senang kalau dapat PhD dalam agama ni. Tak kira lah bidang agama lah. Dalam syariah ke, dalam serudin ke. Tapi agama, PhD agama. Tapi kuat menentang. Menentang Allah, bukan menentang kita. Nampak? Dia tidak yakin dengan ilmu yang dia belajar. Tak yakin dengan hukum Islam, tak yakin. Dan tidak yakin dengan kesempurnaan Islam yang sedia ada. Bila dia tak yakin sempurna yang ada, dia kena tambah. Dia tak tahu tambah apa. Saya mesej saya cukup clear. Saya kata kesihan.
Kalau sampai wa adallahu Allahu ala ilmin, memang dia pilih sesat. Dia tinggal Islam, dia pilih sesat. Dia tinggal cahaya. Memang akan berjumpa kegelapan. Pasal ini dikatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu pemberi cahaya, bagi petunjuk langit dan bumi, bukan bumi sahaja. Yang dapat petunjuk balik kepada Quran. Apa lagi petunjuk selain daripada Quran? Sebab itu daripada mula dikatakan dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini jangan kamu ragu. La raiba fihi, tidak ada sebarang keraguan. Dia hudan lil muttaqin, dia akan menjadi petunjuk hidayah. Jalan bertakwa, jalan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tinggal dia, tinggal hidayah. Tinggal hidayah, kita akan berjumpa kesesatan. Sebab tu dia kata tadi, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah, apa lagi petunjuk selain daripada Quran? Sebab tu daripada mula dikatakan dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini jangan kamu ragu. La raiba fihi, tidak ada sebarang keraguan. Dia hudan lil muttaqin, dia akan menjadi petunjuk hidayah. Jalan bertakwa, jalan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tinggal dia, tinggal hidayah. Tinggal hidayah, kita akan berjumpa kesesatan. Sebab tu dia kata tadi, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah, dia pilih. Allah tidak menyesatkan manusia. Kalau Allah menyesatkan manusia, Allah tidak adil. Bagi maksud, bila orang pilih sendiri, mengapa dipaksakan mereka Islam dan kufur? Itu dikatakan inna hadainahu sabil, kami tunjuk jalan saja. Imma syakiran, sama ada dia nak bersyukur beriman, wa imma kafura, dia nak pilih kufur, apa kau nak buat? Lantak. Pergi balik dia kata. Itu dia katakan wa adallahu Allah, dia pilih jalan sesat. Allah bagi sesat ala ilmin, dia tinggi pengetahuan, tapi bukan pengetahuan. Ya, pengetahuan keagamaan pun tinggi. Tapi kalau sesat, tetap sesat. Dan setengah daripada orang yang mengikut hawa nafsu itu, iaitu bahasanya jika hadir, ini contoh bagaimana pemerintah yang tidak menghukum dengan yang benar, dia termasuk orang yang mengikut hawa nafsu dia. Contoh kecil macam mana? Itu dia kata, iaitu bahawasanya jika hadir dua orang yang berbantah-bantah, dua orang, dua kumpulan, dua syarikat, dua parti yang berbantah-bantah, atau dua orang berkelahi pada hadapannya. Dua orang tu bawa kes, bercara kesnya yang berkelahi berbantah-bantah di hadapan pemerintah. Maka berkehendak pada hatinya yang benar itu bagi orang yang dikasihinya. Maknanya daripada awal tengok muka pun dia dah memihak kepada ni, kepada geng dia, kepada seorang. Daripada awal lagi, tak bercara lagi pun hukum dah. Ni ada ni, jenis sebelum bercara hukum ada ni, dalam meja. Bercara lah. Habis ke semua, buka majat, baca hukum. Ni contoh yang saya bawa ni. Up to date orang dulu. Seulang semulanya, kalau dua orang bantah-bantah, dua orang berkelahi di hadapannya, maka berkehendak pada hatinya, hati dia berkecenderungan, hati pemerintah ni ataupun hakim berkecenderungan bahawa yang benar itu yang akan menang pemeriksaan ini orang yang dikasihinya tertentu. Dan kerana inilah sebab itu contoh bagi orang yang ikut nafsu dia. Kerana itu kata kitab ini, kerana inilah sebab ditanggalkan kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dan antara sebab yang kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, satu kerajaan yang cukup hebat, suatu tamadun yang belum dapat ditandingi sampai ke hari ini. Apa dia? Di antaranya, Sulaiman memiliki dua jenis power, kekuasaan yang
tidak pernah orang dapat. Apa dia? Satu kekuasaan spiritual, kekuatan kerohanian spiritual, boleh melakukan perkara fizikal melalui kekuatan spiritual. Yang kedua, kekuatan maddi, kekuatan zahir yang dapat dilihat dengan mata kepala. Apa contoh kekuatan rohani? Contohnya dia dapat menguasai ke semua makhluk, khasnya makhluk halus. Yang nama dia makhluk halus, dia kuasai. Kuasai macam mana? Dia tundukkan mereka ke semua di bawah perintahnya. Apa dia buat? Wa minhum man ya'malu baina yadayhi. Daripada makhluk halus ini diarahkan bekerja atas perintah Nabi Sulaiman dan pemerintahannya. Ya'maluna lahu ma yasha. Mereka kena buat kerja apa sahaja yang Nabi sama-sama mereka buat. Apa mereka buat? Mereka kena buat jalan raya. Buat jalan raya. Highway. Tamathil. Zaman itu zaman boleh dibuat jenis patung-patung ataupun sculpture. Mereka buat. Kena buat periuk. Wa qudurir rasiyat. Buat periuk yang besar-besar. Boleh buat. Tukang besi. Dan mereka juga diperintah untuk menyelam dalam lautan mencari mutiara. Sebab mereka lah diperintahkan membina istana Nabi Sulaiman. Yang duk cari sampai hari ini tu. Di bawah Baitul Maqdis tu. Dibuat segala-galanya. Dan sampai ke peringkat lagi satu episod, Nabi Sulaiman mendengar cerita daripada hudhud, burung pelatuk, bahawa dia kata, ji'tuka min saba'in binaba'in azim. Aku datang kepada kamu menghadap, wahai Sulaiman, daripada sebuah negara yang mereka namakan sebagai Sabak. Sebut renang. Sabak Yaman. Apa berita? Binaba'in azim, suatu berita terkini yang amat menarik kamu, amat besar. Apa dia? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Aku dapati negeri itu rajanya perempuan. Kamu tak dengar aku raja perempuan ni? Dalam Islam tak boleh pemerintah besar, khalifah tak boleh perempuan. Wa utiyat min kulli syai'. Ini satu Namlun. Di negeri itu mereka boleh mendapati apa sahaja yang mereka kehendaki, mereka boleh dapat. Wa utiyat min kulli syai', diberikan kepada mereka kekayaan dunia min kulli syai'. Apa yang ada di negeri maju semua mereka ada ketika itu. Telefon ada, SMS ada, pakai. Walaha arsyun azim. Dia ada suatu singgasana yang tak boleh nak dibanding dengan singgasana kamu. Dia tak apalah. Itu yang kita faham. Daripada tamadun yang sebegitu itu, Nabi Sulaiman nak mengambil singgasana Puteri Balqis yang dikatakan walaha arsyun azim. Ada arash, ada singgasana cukup besar gitu. Dia nak supaya singgasana itu diambil. Habis curi ya, rompak. Tak ada tujuan. Dia bukan nak ambil, takkan Nabi Sulaiman suruh curi, tapi sebab ketika itu Puteri Balqis telah bertolak daripada Sabak nak mari ke Palestin. So on the way tu, dia ada makna, ada mesej. Jadi bisa tanya, man ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapakah yang boleh membawa kepada aku singgah sana Puteri Balqis itu yang dikabar boleh bawa pelatuk arsyun azim, singgah sana cukup hebat tadi. Dia nak. Dan besar bila sebut arash tu memang arash
Singgasana Puteri Balqis dibuat daripada, ada yang buat daripada emas, bahagian daripada emas, daripada kayu, daripada emas, daripada perak, daripada zabarjat, daripada batu permata, nilam dan sebagainya. Dia, sebab dia wa utiya min kulli syai', dia cukup maju sungguh dah. Maka qala ifritun minal jin, berkatalah ifrit, seekor ifrit. Ifrit ni seekor ke seorang? Padan seekor lah. Wa qala ifritun minal jin, berkata seekor ifrit daripada suku sakat jin, ana atika bi, Eden boleh bawa. Jangka masa yang Eden perlu, bagi perintah, Eden akan bawa sebelum tuanku berdiri tegak. Singgasana itu akan ada di depan. Hampir diarahkan kepadanya, go ahead. Tapi telah dihalang. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang manusia, manusia ini dia ada ilmu pengetahuan tinggi tentang wahyu, tentang Alkitab. Dia kata, jangan suruh dia leceh, lambat, lembab. Biar saya bawa. Saya akan bawakan singgasana itu cepat sedikit daripada sekelip mata. Qabla an yartad ilaika tarfuk. Maknanya sebelum mata berkelip, bakal sampai. Tak payah tunggu perintah dah. Falamma ra'ahu mustaqirran amamahu qala hadha min fadli rabbi. Tak payah perintah dah. Buka mata, sudah berada singgasana daripada Sana'a, Yaman, Sabah. Sabah ke Palestin, 1,500 km. Dah ada. Sudah boleh bayangkan, itulah dia satu tamadun, satu kekayaan, kebolehan yang boleh dibuat begitu. Kalau kita hari ni boleh gunakan jin ifrit ni buat jalan raya ni, bagus ni. Kita pegang semua kontrak, dia buat 24 jam. Dan tengok, sehebat-hebat Puteri Balqis ni dah sampai ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman suruh pakar-pakar seni bina zaman dia cuba ubah sedikit lambang-lambang yang ada pada Puteri Balqis punya singgasana ini. Nakirulah arsyah, nakiru, ubah sikit pattern dia. Kita nak tengok dia boleh reti ke tidak bahawa ini dia punya, ataupun dia akan confuse. Dia ubah sikit sampai Puteri Balqis. Sama kata kepada dia, ahakadha arsyik, macam inikah singgah sana kamu di Sana'a, Yaman? Kita tengok, ka'annahu huwa, serupa tapi tak sama, macam-macam dia lah. Tak apa, dibawa dia untuk masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Qalat laha udkhuli safah, dipersilakan untuk dia masuk. Budaya ketika itu tetamu diutamakan, dikenal dulu, penamu di belakang. Udkhuli, silakan kita masuk dalam istana. Bila dia sampai ke jalan ke istana tu, falamma ra'atu, bila dia lihat jalan ke istana tu, hasibatul lujatan, Balqis yang telah begitu hebat ilmu pengetahuan dia, dengan kemuliaan dia memerintah begitu hebat, kekayaan yang tadi yang saya katakan punya hebat, bila tengok jalan ke istana tu, masuk dalam tu, hasibathu, dia yakin, lujatan,
Ini swimming pool, kolam renang. Kenapa Sulaiman suruh aku masuk rumah dia melalui kolam renang? Tapi kerana dia suruh masuk, pakai syapat Ansaqaiha, terpaksalah kena selak kain. Kasyapat dia buka, dia tarik, selak. Ansaqaiha sebab kain yang dia pakai itu kain sate, kain yang tak tahan kena air kot, macam sutera palsu Thailand tu lah. Kot lah, tak mungkin. Pakai syapat Ansaqaiha, maka dia buka kain dia, maksudnya dia selak kain. Sama kata, kenapa hang selak kain? Innaha sarkhun mumarrad. Ini bukan kolam renang. Ini jalan masuk yang aku perbuatkan daripada sarkhun mumarrad min qawarid. Aku buat daripada kristal. So kristal buat jalan. Kita pakai fremik tu dah megah dah. Ni jalan ni buat daripada kristal. Bukan kristal main timang kilo tu. Kristal yang dilihat exactly macam kolam renang, ada air yang berombak tu. Malu dia. Ini salam tu nafsi. Kinanya aku ni. Itu sahaja mesej. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Aku mengalah. Aku serah diri dan aku mengucap dua kalimah syahadah. Allah Ta'ala yang aku sembah Sulaiman sebagai Nabi. Itu saya kata. Itu suatu daripada kekuasaan Allah berikan kepada Sulaiman, kerajaan, kekayaan, kehebatan. Tapi kerajaan itu ditarik balik. Ini. Apa dikatakan bahawa ditanggalkan kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dan yang demikian itu bahawasanya, kenapa ditarik balik? Atau kuasa itu akhirnya dia habis, ialah sebab ada kewafatan Nabi Sulaiman, yang penyambungnya tidak ada, sebab Daud bapa dia lepas dia dan sebagainya. Dicabut, tanggalkan balik. Kenapa? Kena beberapa manusia daripada ahli Jaradah. Jaradah ini nama isteri Nabi Sulaiman. Yakni isi negeri isterinya. Isterinya daripada negeri lain, bukan daripada Palestin. Jaradah isteri Nabi Sulaiman daripada negeri lain. Dengan isi negerinya itu, isteri Nabi Sulaiman namanya Jaradah. Maka adalah ia terlebih kasih perempuan keduanya. Berhukum mereka itu ke Nabi Sulaiman serta orang lain, maka kasih bahawa dimenang bagi isi negeri Jaradah. Maknanya ada dua orang perempuan daripada negeri Permaisuri, negeri isteri raja. Isteri raja nama dia Jaradah. Dari sebuah negeri luar daripada Palestin, ada dua orang dalam negeri itu bermasalah. Datang mereka menghadap Nabi Sulaiman, minta Nabi Sulaiman itu menjatuhkan hukuman. Salah seorang dari dua yang bergaduh ini memang daripada suku Sakat Jaradah. Maka Sulaiman daripada awal pun berkecenderungan untuk memberi kemenangan dalam kes ini kepada yang nama dia Kroni. Bahasa-bahasa yang akan keluar main mengarut. Yang menjadi keluarga terdekat kelompok Kroni Jaradah. Maka menghukumkan bagi mereka itu, maka dihukumkan mereka itu. Maka balakkan dia dengan ditanggalkan kerajaan. Allah turun balak kerana itu dia. Kerana pemerintah dia berkecenderungan untuk tidak berlaku adil.
semata-mata dengan dua orang biasa sahaja, tapi pemerintah yang telah berkecenderungan daripada awal nak memenangkan kelompok orang daripada golongan isterinya sahaja, itu disebut sini. Sebab itulah maka ditanggalkan, dihabiskan, ditamatkan kerajaan Nabi Sulaiman. Dan kata Maqil bin Yasar, aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda, tiada daripada seorang hamba yang diberi memelihara akan rakyatnya, tiada memberi nasihat akan rakyatnya, tiada mencium ia akan bau syurga. Sampai ke situ kita berhenti dulu bagi nak menyatakan bahawasanya apa yang dipanggilkan dengan nama keadilan tadi itu daripada awal saya sebut, dengan segala ulasan pada malam ini menyampaikan kita kepada, kalau Allah nak muhasabah lah kepada pemerintahan hari ini yang nama dia dalam kes-kes perbicaraan, dalam kes-kes memberi layanan, dalam kes-kes memberi yang bahasa hari ini dia panggil subsidi, ataupun kecenderungan awal bila nak bagi subsidi, nak bagi dan sebagainya, ada tak kecenderungan untuk tidak berlaku adil, ataupun memang tidak berlaku adil dalam konteks, dengan makna kata dapat dilihat dengan mata. Masalah inilah Allah Ta'ala nak muhasabah macam orang dulu lah, macam Nabi Sulaiman tadi itu, sikit sahaja yang berlaku yang nama tidak adil, sampai peringkat kerajaannya Allah ambil balik. Sebab tu dikatakan sangat tu, pah